Testing 1 2 3. Satu dua tiga. Testing testing. Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. InsyaAllah. Mohon respon suara. Tolong komen suara, insyaAllah. Saya berbalik bangi. Mohon respon suara, insyaAllah. Suara, InsyaAllah. Kuliah pagi ni untuk ditujukan kepada Surau Mujer, ya. Karya Surau Haji Mujer, Kampung Paya Lama, Port Dickson Negeri 9. Mohon komen, InsyaAllah. Suara macam mana? Minta komen sebelum saya mula, insyaAllah. Kita tengah, insyaAllah. Atau kita mula awal lagi. Tapi saya nak mohon respon suara. Okey ke?
suara selesai mula insyaAllah. Tengah insyaAllah. Atau kita keluar, kita mula awal lagi. Saya nak mohon respon suara. Okay. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar wa min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzati wa rasulinin. Allahumma ghnina bihalalin haram min siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wid ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasrifu suwa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakatiha syarifah an tuhimala dunya. Alhamdulillah, jumpa kita pagi ni kuliah online buat pertama kalinya di Surau Mujir, Surau Haji Mujir di Kampung Raya, insyaAllah. Lama kita tak berjumpa, dah sebulan lebih dah. Tak ada buat apa dah tertulis. Kita cuba dengan online. Sebenarnya saya tak berapa selesa juga online ni. InsyaAllah, mudah-mudahan dapat kita bawa. Tak banyak sedikit pagi ni kita sambung kuliah kita yang berpandukan dengan kitab Indah Hidup Bersyariat. Siapa? Kitab Indahnya Hidup Bersyariat, karangan Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Siapa yang ada, kita mungkin sambung daripada muka surat 6, InsyaAllah. Muka surat 6, bab awal lagi, iaitu bab akikah dan bercukur rambut. InsyaAllah, akikah dan bercukur rambut, InsyaAllah. Untuk semua yang lain, kita tengok, saya remind balik, kuliah ni pendudukan kitab Indahnya Hidup Bersyariat, Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, InsyaAllah. Terlebih dahulu saya nak ucapkan selamat menyambut Ramadan dan masuk hari yang ke-5. Ya. Panjang umur kita, dapatlah kita, pendek umur kita, berpuasalah. Diharapkan kita dapat puasa yang terbaik tahun ni. Mudah-mudahan puasa tahun ni dapat kita buat yang terbaik. Saya nak share sedikit sebelum kita mulakan kitab buat puasa kita. Walaupun dah lepas 3-4 hari, saya share sedikit bab puasa kita. Contohnya hikmah, sikit. Yang pertama, hikmah puasa. Kitab lama. Tengok
cuba renungan puasa kita yang dah kita lalui 3-4 hari ni. Takut kita terlepas, takut kita tak dapat puasa yang akan datang. Hikmah ibadat puasa. Ramadan adalah penggula kerana rahmat dan keberkatannya terlalu banyak sehingga kerana di dalam juga ada juga satu malam yang sungguh berkat dinamakan malam Al-Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Justru tidak heranlah jika kebanyakan umat Islam akan berlumba melakukan amalan ibadah setiap malam, solat tarawih, solat tahajud, solat witir, baca Quran dan membuat kebajikan pada bulan itu kerana dijanjikan dengan ganjaran yang berganda. Walau bagaimanapun tidak kurang juga memandang Ramadan tidak lebih sama seperti bulan yang lain. Cuma ia mewajibkan umat Islam berpuasa hingga mereka tidak berminat untuk menambah amalan. Mereka yang beranggapan sedemikian sekadar melaksanakan asas kewajipan puasa dengan menahan lapar dahaga pada siang hari tanpa memahami roh ibadah puasa itu. Lebih teruk lagi, terdapat sebahagian umat Islam berasa berat dengan rukun Islam itu. Ada yang mengambil kesempatan menipu masyarakat dengan berpura-pura letih sedang mereka tidak berpuasa. Rasulullah SAW pernah bersabda, ramai orang berpuasa tetapi mereka tidak memperolehi apa-apa pahala daripada puasa itu melainkan lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Ya, kita amati hakikat Ramadan, mereka dapat mengenali manfaat yang diperoleh bulan ini. Lebih utama lagi, melatih diri mengekang hawa nafsu yang sentiasa mendorong melakukan perkara yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala tetapi disenangi oleh iblis. Contohnya statement Tuan Guru kitab ni, ramai orang boleh berpuasa, takut batalnya puasa tapi tidak takut batalnya pahala puasa. InsyaAllah tu hikmah sikit saya share ya. Sebelum saya mulakan kitab, kemudian saya nak share sedikit adab-adab puasa ya. Bukan adab puasa, puasa semua orang tahu. Sikit saya nak sedikit share Imam Ghazali ya. Tingkatan puasa, level puasa kita. Hari ni dalam 4 hari, 5 hari kita puasa. Cuba renung kata Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Al-Mudin. Tingkatan puasa itu ada 3. Yang pertama, puasa umum. Yang kedua, puasa khusus. Yang ketiga, puasa khusus dalam khusus. Yang pertama, tuan-tuan, yang pertama, puasa umum. Imam Ghazali remindkan kita, puasa umum adalah tingkat yang paling rendah, iaitu menahan daripada makan dan minum atau membatalkan puasa. Yang kedua, puasa khusus. Puasa khusus ni selain menahan ketiga-tiga perkara di atas, juga melihara seluruh anggota tubuh daripada perbuatan maksiat atau tercela. Puasa peringkat kedua ini adalah puasa orang soleh ya, dan puasa tingkat inilah seharusnya kita berusaha untuk capai. Level 2 ni tuan-tuan ya, kalau boleh cek, kalau dapat capai yang kedua ni ya, yang pertama tu umum sangat. Puasa level yang ketiga iaitu puasa khusus daripada khusus, yakni puasa hati daripada segala kejahatan, segala fikiran duniawi serta mencegahnya memikirkan apa-apa.
selain Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa peringkat ketiga ini puasa Nabi, puasa Rasul, puasa para siddiqin, para mukarrabin. Jauh kita ni. Ni ya, 3. Cuba renung puasa kita level mana. Hari ni masuk hari ke Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. 5 hari dah. Panjang umur kita, puasa kita sampai 30 Ramadan. Pendek, puasa kita selama-lamanya. Boleh pilih. Okey tuan-tuan, tu cuba renung ya. Mana level puasa kita? Puasa umum, puasa khusus, puasa yang khusus dalam khusus. Tu antaranya. Ini tak masuk kitab lagi. Ya, kita jaga puasa ni, kita bimbang apa yang dipesankan ulama. Ya, kalau boleh tahun ni puasa kita puasa yang terbaik. Inilah yang Allah bagi kesempatan terbaik. Walaupun tak boleh ke masjid, walaupun tak boleh ke surau, ini adalah peluang yang terbaik untuk kita buat puasa. Allah cuba kita, ya, jangan nak komplain tak boleh pergi masjid ataupun surau. Dulu ada ruang masa untuk masjid ke surau, kita sombong. Allah cuba. Sebab tu kena bersyukur juga dapat virus. Kenapa? Bila dapat virus, bila adanya virus ni, orang bimbang nak bersosial walaupun 1 meter. Ya, orang bimbang untuk bermaksiat. Dah tak datang lagi bab maksiat. Takut. Sebab tu balik pada kitab tadi, kitab Indahnya Hidup Bersyariat. Kaitannya dengan sekarang ni kita PKP, betul? Ya, perintah berkurung, berperingkat. Kita dah mula mengikut indahnya bab hidup bersyariat. Cuma tak ke masjid, cuma tak ke surau, cuma tak boleh ke Mekah. Sekarang ni Allah cuba kita dengan messenger dia, wakil dia, Corona, untuk suruh kita ikut balik perintah Allah. Itu yang cantik Islam. Indahnya hidup bersyariat. Mudah-mudahan Allah tarik balik wakilnya yang nak menyedara kita. Balik pada puasa tadi, tengok sama sikit tingkatan puasa. Yang ke tiga tadi, ditambah lagi Imam Al-Ghazali. Apa lagi peringatan dia? Imam Al-Ghazali juga mengingatkan kita 6 perkara untuk mencapai kesempurnaan puasa tingkatan kedua itu. Ya. Nak capai yang kedua, bukan ketiga, yang kedua tadi, puasa umum, ya, orang biasa, level kita. Apa dia? Imam Ghazali menjelaskan 6 perkara untuk capai kesempurnaan puasa tingkatan kedua tadi. Pertama, menahan pandangan daripada segala hal yang dicela dan dimakruhkan, serta daripada setiap membimbangkan dan melalaikan daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggalkan pandangan kerana takut kepada Allah, nescaya Allah menganugerahkan padanya keimanan yang mendatangkan kemanisan dalam hatinya. Puasa kerana iman, puasa kerana takut dengan Allah Ta'ala. Dan kita diperintahkan untuk berpuasa dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang difardukan kepada kamu, pada mereka yang sebelum daripada kamu, agar kamu bertakwa. Ulang simple je formula puasa yang dicatatkan daripada kuliah Ustaz Abdul Somad. Kita ambil yang hujung tu. Hujung bila kita puasa, kita bertakwa. Kita bertakwa.
ulama Indonesia tu summarize kan takwa tu daripada huruf-huruf ta, qaf, waw, ya. Ta, ta, tawaduk. Bila kita puasa, tuan, untuk capai takwa, ta tu tawaduk. Tawaduk tu apa? Tawaduk tu rendah diri, rendah serendah-rendahnya. Tadi kita solat subuh, sujud kita, sujud, kening kita yang di atas ni, bila berdiri tinggi tempat kening, bila sujud kening kita cecah lantai, melekat kat lantai. Rendahnya kita, tawaduk kita, takut kita pada Allah Ta'ala, malu kita dengan Allah Ta'ala. Panggil kita, ya ayyuhallazi, wahai orang yang beriman. Allah tak panggil kita kasar. Allah sayang kita, Allah sayang sangat kita, panggil kita cara baik, lembut sangat. Wahai orang yang beriman, wahai, lembut sangat Allah panggil kita. Sudah apa? Bertakwa. Ta tu, kita ambil ta tu, ta tawaduk. Bila kita puasa tawaduk, rendah diri. Kadang-kadang kita lupa dah berkurung macam ni pun kita masih lagi tak tawaduk, masih lagi nak menunjuk, masih lagi nak buat benda-benda yang membazir, masih lagi nak buat benda-benda yang sombong, tak hendak, takut dengan Allah Ta'ala. Allah bagi peluang untuk berjemaah keluarga, Allah bagi peluang untuk sembahyang sunat, Allah bagi peluang untuk berzikir, masa yang hebat, tak tawaduk. Itu rendah kita, baru tersedar kita sekarang ni tak boleh balik kampung, tak boleh jumpa orang tua, tak boleh berjumpa sahabat-sahabat yang paling hebat, tak boleh pergi sujud di masjid ataupun surau. Itu tawaduk, rendah diri. Orang Islam sebenarnya kena rendah diri, tawaduk kita. Yang kedua, qaf, qanaah. Qanaah ni apa? Qanaah ni untuk cukup apa yang ada. Bila kita puasa, cukup, jangan melampaui batas. Tengok bulan Ramadan ni berkurangan sampah pembaziran makanan. Ada juga, tapi berkurangan. Tu kelebihan corona. Allah hantar corona, jadi hijau balik bumi, jadi neutral balik. Qanaah kita bila puasa, bila buka puasa, sebiji kurma, air kosong, cukup kita buka puasa dengan sebiji kurma. Yang ketiga, takwa, warak kita. Warak macam mana? Warak bukan duduk masjid, bukan berzikir je subhanallah subhanallah, bukan. Warak ni sebenarnya bimbang ambil yang haram, bimbang subhat yang haram. Itu yang mengaji. Indahnya hidup bersyariat ni, warak kita. Kita puasa nak ambil wuduk. Contohnya kita berpuasa, sedang berpuasa nak sembahyang, ambil wuduk. Bila ambil wuduk tu kita kumur air di mulut. Bimbang betul kita nak berkumur. Pasal apa? Takut tertelan air wuduk. Warak kita. Apalagi ambil yang haram. Sebab tu puasa ni untuk melatih kita benda-benda yang haram. Sebab tu carilah, latihlah diri kita. Sebab tu makan benda-benda yang halal. Tu kena ingat pesanan Tuan Guru Ustaz Somad. Selalu diingatkan kita bila datang Malaysia. Kita ni umat Islam, sampai bila kita nak makan benda-benda yang tak sepatutnya kita makan? Kita sebagai umat Islam, sampai bila kita makan benda-benda yang tak sepatutnya kita makan? Warak kita. Ambil yang haram, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Tawaduk, qanaah, warak, ya.
Yakin. Yakin apa? Yakin. Hakul yakin, ainul yakin. Yakin balasan Allah Ta'ala. Kita yakin balasan Allah Ta'ala. Tu puasa. Taqaf waw ya. Bila kita puasa, timbul bab takwa. Tu daripada ayat tadi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Tu ujung dia takwa. Balik pada Imam Ghazali tadi, tak masak kitab ni. Yang pertama tadi menahan pandangan. Yang kedua Imam Ghazali memesan kita waktu puasa ni untuk dapat tingkatan yang hebat. Yang kedua tadi menjaga lidah daripada perkataan yang sia-sia, berdusta, mengumpat, mengeji, berkata keji. Kalau boleh diam diri. Gunakan waktu untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, baca Quran. Sabda Rasulullah SAW, dua perkara merosakkan puasa, iaitu mengumpat dan berbohong. Puasa-puasa, mulut tak tahu diam. Sekarang mulut diam, handphone tak tahu diam. Ini berlaku sekarang, tak berhenti. Sebab kata Ustaz Tamizi, carilah peluang terbaik. Antaranya kita baca Quran. Dapatkanlah sekali kita khatam Quran, sekali bulan Ramadan ni. Target kita. Yang ketiga, menjaga pendengaran daripada mendengar kata-kata yang tidak baik. Kerana tiap-tiap yang haram diucapkan, maka haram pula mendengarnya. Rasulullah SAW menjelaskan yang mengumpat dan mendengar bersama-sama dalam dosa. Sabda baginda lagi, barang siapa beriman kepada Allah dan akhirat, hendaklah ia bercakap dengan perkataan yang baik. Cukup benda yang baik. Yang lepas berhentilah. Keempat, Imam Ghazali pesan cegah anggota tubuh lain daripada perbuatan dosa, misalnya tangan, kaki daripada buat maksiat, bab mungkar. Cegah perut daripada makan yang subhat ataupun yang haram. Tu yang keempat. Yang kelima, tidak berlebih-lebihan dalam berbuka puasa hingga perut penuh dengan tu. Pasal apa? Ikut nafsunya. Tu 6. Yang kelima tadi, tidak berlebihan. Rasul dalam surah Al-A'raf diceritakan sini, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap masuki masjid, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Surah Al-A'raf ayat 31. Kemudian Rasulullah SAW mengajar kita supaya kita disiplin dalam hal permakanan. Apa Rasulullah SAW bersabda? Memadailah anak Adam itu memakan beberapa suap makanan untuk menegakkan tubuhnya. Sekiranya tidak berupaya berbuat demikian, maka hendaklah dibahagikan sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga lagi untuk pernafasannya. Hadis riwayat Tirmizi. Kita ni dipesankan oleh Rasulullah, bukan doktor, Nabi yang pesan. Badan kita ni sepertiga untuk nafas, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, air. Cukup untuk jaga kesihatan. Keenam, akhir sekali, hatinya sentiasa diliputi perasaan cemas, khauf dan harap dan berharap. Pasal apa? Imam Ghazali kata, ini kerana tidak diketahui apakah puasanya diterima ataupun tidak. Boleh Allah asmani dilihat pada pembentukan akhlak mulia daripada pengawalan hawa nafsu manusia. Ni. Sebab tu kita ni dah lama puasa, matanglah puasa kita. Kualiti puasa kita. Untuk mengapa? Untuk mengawal hawa nafsu manusia, pembentukan akhlak. Tu antara hikmah puasa, kelebihan puasa, level puasa yang kena capai. Panjang lagi buat puasa ni, InsyaAllah akan datang kot. Okay. Sikit lagi 6 poin. Bab Muslim meyakini bahawa ibadat yang Allah perintah kepada kita ni mengandungi kebaikan ataupun hikmah ni ada 6. Pertama, bila puasa tambah iman kita.
kekuatan iman kita ditambah. Melaksanakan puasa akan merasakan semakin bertambah keimanan dalam diri kita, dapat mengendalikan, manageable nafsu kita. Yang kedua, meninggikan kesepaduan sosial antara sesama manusia. Sekarang tak boleh lah. Pasal apa? Berkurung. Yang ketiga, bila puasa, menjaga kesihatan selama sebulan. Sihat kita bila kita puasa, bukan kita puasa lepas puasa sakit, masalah puasa kita. Yang keempat, dengan puasa jaga hawa nafsu agar tidak mengarah pada bab maksiat bila puasa. Yang kelima, hikmah puasa. Dari segi rohani, puasa dapat dorong kita mengawal kesabaran dalam menghadapi keadaan yang sulit dengan meninggalkan makan dan minum. Bulan corona, minggu corona, penta berkurung, puasa ni mengajar kita sabar. Nak sabar. Akhir sekali, puasa pada hakikatnya adalah pengubat segala penyakit. Ceritakan sini, puasa adalah ubat segala penyakit. InsyaAllah. Tu banyak indahnya hidup, InsyaAllah. Okey, balik pada muka surat 6. Akik. Ni untuk yang dapat baby lah. Muka surat 6. Akikah dan bercukur rambut. Sama-sama kita baca kitab. Menamakan anak yang baru lahir sering dilakukan seiring dengan amalan akikah dan juga mencukur rambut bayi. Makna akikah. Dari segi bahasa, akikah bermakna memutus. Menyernakan lain seperti unta, biri-biri dan kibas untuk anak yang baru lahir, khususnya pada hari ketujuh kelahirannya atau selewat-lewatnya sebelum anak itu balik. Akikah dari segi bahasa memutus, dari segi syarak maksudnya menyembelih kambing atau ternakan lain seperti unta, biri-biri, kibas atau anak yang baru lahir, khususnya pada hari ketujuh kelahirannya atau selewat-lewatnya balik. Antara hadis yang mengatakan tentang akikah ini ialah Imam Bukhari meriwayatkan daripada Salman bin Amir Al-Dabi radhiyallahu anhu kata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma'al ghulami aqiqatu fa akhriku anhu daman wa amit anhu azab. Maksudnya, bersama bayi itu akikahnya, maka tumpahkanlah darah untuknya, tanggalkan daripadanya perkara yang menyakitkan, iaitu kekotoran dan najis. Itu tujuan akikah. Sebenarnya kita kena tengok. Kata tuan guru saya, kalau yang lelaki kita sembelih 2 ekor kambing. Dipesankan kita oleh ulama, bila sembelih kambing tu jangan dipatah-patahkan tulang, patah ikut sendi. Sembelih, lepas tu tulang kambing atau tulang lembu tu jangan dipatah-patahkan, potong ikut sendi. Pasal apa? Biar dia kuat, bayi tu kuat. Dan bila dimasakkan, dimaniskan. Masakkan di mana kena dimaniskan sikit supaya manis akhlak dia. Itu tujuan akikah, untuk cara dia. Terdapat juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya daripada Samrah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, maksudnya bayi itu tergadai, yakni tergantung oleh akikahnya. Disembelihkan ia pada hari ketujuh, hari itu diberikan nama dan dicekur kepalanya. Pada hari ketujuh tu
bila dilakukan akikahnya, disembelih pada hari ketujuh binatang akikah tersebut, kemudian terus bagi nama, sunnahnya. Nama ni penting, ya. Bila bagi nama baby ni, bagi nama bayi ni penting. Kau boleh nama-nama yang digalakkan dalam Islam. Kalau muka surat 5 yang kita baca tu, kita ulang sikit, ya. Maaf. Nama-nama yang digalakkan dalam Islam, bila beri nama ni makna yang baik, yang dianjurkan oleh Islam. Pasal apa? Pemilihan nama-nama yang baik ni sedikit sebanyak boleh mempengaruhi sifat peribadi dan akhlak seseorang Muslim. Hadis Rasulullah SAW maksudnya, sesungguhnya pada hari kiamat kelak manusia akan dipanggil menghadap Allah Ta'ala dengan nama masing-masing dan nama bapa masing-masing seperti nama di dunia. Oleh itu, pilihlah nama yang baik-baik untuk kamu sekalian. Dalam kitabnya tulis, dalam muka surat 5 ada tunjukkan nama-nama yang digalakkan. Belakang tu ada diagram. Yang pertama, nama-nama Nabi. Diriwayatkan daripada Rasulullah SAW bermaksud, namakanlah anak-anak kamu dengan nama-nama para Nabi. Muna auladakum asma'a anbiya. Para Nabi dan Rasul ialah manusia pilihan Allah, ahli-ahli surga dan mempunyai teladan yang terbaik. Ikut yang dulu. Yang kedua, nama yang digalakkan ada Asmaul Husna. Rasulullah SAW bersabda, in habba asma'ikum ilallahi. Maksudnya, sesungguhnya nama-nama paling disukai Allah ialah nama Abdullah, nama Abdul Rahman. Allah suka nama ni. Yang ketiga, nama yang digalakkan, nama-nama untuk baby ni, nama-nama para sahabat. Nama para sahabat Rasulullah seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad, Zubair dan lain-lain juga. Elok dibagi pilihan. Nama-nama yang dilarang dalam Islam, kalau boleh jangan ikut. Yang pertama, nama-nama yang buruk yang menjadi cemuhan masyarakat, menjadikan maruah anak tersebut. Saya ulang balik ni. Pertama, contoh Sarik. Maksudnya Sarik apa? Pencuri. Asyah, Ain Sin Ya Ta, Asyah, ahli maksiat. Kilab ni maksudnya anjing-anjing. Contoh Jahil, ataupun maksudnya bodoh. Itu nama yang buruk. Nama yang khusus kepada Allah Ta'ala, Ahad, ni pun tak boleh, dilarang. Yang ketiga, nama-nama tidak membawa faedah seperti Malikul Amlak, Maharaja daripada segala raja. Aflah, dapat kemenangan. Yasar, pihak kiri. Ni pun tak digalakkan, dilarang. Yang keempat, nama-nama sebutan abdu, hamba yang dikait dengan sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya Abdul Uzza, hamba berhala Uzza. Yang kedua, Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Yang ketiga, Abdul Fulus, ini lagi hebatlah, hamba wang. Bukan tak dilarang, dilarang untuk digunakan namanya. Balik pada tadi, muka surat 7. Bagi Imam Malik radhiyallahu anhu berkata, akikah boleh dilakukan pada bila-bila masa. Akikah boleh dilakukan pada bila-bila masa. Aku apa dah? Seorang itu mempunyai kelapangan. Bagi Imam Malik radhiyallahu anhu, akikah boleh dilakukan pada bila-bila masa seorang itu mempunyai kelapangan. Rasulullah SAW menganjurkan supaya anak lelaki diakikahkan dengan 2 ekor kambing
atau seekor juga memadai, yakni kibas, biri-biri dan sebagainya, yang sempurna sifat dan syarat-syaratnya. Sedangkan anak perempuan memadai diakikahkan dengan seekor kambing sahaja. Ya. Satu lagi nak pesan, bab cukur rambut, ya. Dipesankan oleh tuan guru, bila cukur rambut tu sunat ditimbang rambut tersebut, ya. Kemudian sedekahkan berat rambut tersebut dengan berat emas, ya, ditimbangkan salah satu. Okey, di sini tunjukkan bab syarat-syarat akikah, ya. Pertama, binatang untuk syarat-syarat akikah. Tengok ni dalam diagram ni ada umur binatang sembelihan. Kalau unta umur 5 tahun lebih, tuan boleh baca tu. Lembu atau kerbau berumur 2 tahun lebih. Kambing berumur 2 tahun atau telah bersalin gigi. Kibas berumur 1 tahun atau telah bersalin gigi. Itu yang pertama, umur binatang. Yang kedua, binatang yang dikikahkan ni binatang sembelihan sihat dan tidak cacat. Ketiga, daging akikah dipotong mengikut sendinya, dengan tidak memecahkan tulangnya, sesuai dengan tujuan akikah sebagai fidak, yakni mempertalikan ikatan antara diri anak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuatan dia. Sebab tu tulang tu jangan dipotong, potong ikut sendi. Hikmah dia. Yang keempat, disembelih atas nama anak yang dilahirkan. Syarat-syarat akikah, ya. Ada 6. Yang keempat, disembelih atas nama anak yang dilahirkan. Yang kelima, tidak boleh berkongsi. Misalnya beberapa orang berkongsi seekor kambing untuk mengakikahkan anak-anak mereka. Seekor untuk anak perempuan, 2 ekor untuk anak lelaki. Tak boleh share. Lain-lain. Yang keenam, sebaiknya berakikah dengan kambing, tetapi dibolehkan juga berakikah dengan unta, lembu dan kerbau. Terbaik dengan kambing lah. Tu 6 syarat akikah. Muka surat 7. Kita terus pergi muka surat 8. Hukum daging akikah. Daging binatang yang disembelih untuk akikah adalah sunat dibuat jamuan untuk juadah ahli keluarga, jiran, tetangga dan saudara yang terdekat. Ini hukumnya, ya. Sebaik-baiknya kita sedekah, ya, kita juadah ahli keluarga, jiran, tetangga dan saudara terdekat. Okey, habis bab akikah, kita terus ke amalan mencukur rambut. Anjuran mencukur rambut bayi sempena majlis akikah ini mengandungi segi kesihatan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, amalan ini akan meningkatkan tahap kesihatan anak tadi, membuka selaput kepala dan mempertajamkan daya penglihatan, pendengaran dan deria hidup. Sebab tu kena cukur bersih. Jangan disayang-sayang rambut tersebut. Ada orang sayang rambut, ya, sayang sangat rambut. Sebab kata Datuk, rambut nak dikeriting, ya. Pun orang negro pun keriting. Amalan cukur rambut. Saya dengar tadi Tuan Guru Datuk Sembilan Kamus kata Dr. Hamka pernah kaji orang yang buat cukur rambut, cukur kepala untuk budak ni dengan guna kepala, guna kelapa, ya. Dipotong sikit masuk dalam kelapa. Kalau dibacakan dalam kitab Hamka,
Sebenarnya itu daripada adat-adat daripada India. Dr. Hamka tulis. Bab nak menaikkan semangat. Semangat tu cerita sebenarnya. Sebenarnya tak ada dalam Islam, tak ada. Dengan kelapa tu, adat lama yang diikut pada orang Hindu. Sama macam tepung tawar. Waktu orang pengantin kahwin, tepung tawar tu pun sama juga. Okey, habis bab amalan bercukur rambut. Hadis riwayat Al-Baihaqi mengingatkan kita, sembelihlah binatang itu atas nama anak yang dilahirkan dan ucapkanlah dengan nama Allah, ya Allah, bagimu dan padamu ku persembahkan akikah si fulan atau si fulana ini. Ni ya, bila akikah ni memang sebut nama anak yang kita akikahkan. Hadis daripada Al-Baihaqi. Okey, terus pada bab hikmah berakikah. Disenaraikan sini dalam kitab ni ada 6 bab akikah. Hikmah berakikah. Yang pertama, melahirkan rasa gembira atas kelahiran satu jiwa Muslim baru yang sujud menyembah Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Ni syukur ya, melahirkan rasa gembira atas lahirnya satu jiwa Muslim. Muslim macam mana? Muslim yang takut dengan Allah Ta'ala. Itu pentingnya ya, pentingnya pendidikan. Rasa gembira atas kelahiran satu jiwa Muslim baru yang baru untuk sujud. Sebab tu bila umat Islam ni lahir bertambah ramai-ramai, lagi hebat umat Islam. Apalagi bab bersatunya umat Islam. Lahir seorang lagi, bertambah lagi umat Islam. Umat Islam macam mana? Yang sujud takut dengan Allah Ta'ala, bimbang, takut dia. Allah bagi puasa lagi hebat ketakutan tu. Dia pergunakan kesempatan untuk berpuasa sekarang. Yang kedua, mendekatkan diri anak itu kepada Allah atas akikah yang dilakukan. Mudah-mudahan bila buat macam ni, anak tersebut dekat dengan Allah Ta'ala, ada keberkatan dia. Jangan langsung tak buat, ada kemampuan buat. Dekatkan diri pada anak-anak itu pada Allah Ta'ala. Bukan anaknya, kita pun sama. Sayangkan Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengukuhkan tali persaudaraan sesama Muslim. Ketiga, apabila majlis akikah tersebut dihadiri oleh kaum keluarga, saudara mara dan jiran tetangga. Itu yang ketiga ya, mengukuhkan sesama kita, masyarakat, adik-beradik. Sekarang tak boleh. Allah bagi virus sampai kita berkurung. Tak ada dah. Sebab nak mengukuhkan saudara, nak jumpa pun tak boleh. Sebab tu kadang-kadang kita kena ingat waktu masa dulu, waktu raya, waktu Ramadan, susah nak jumpa keluarga. Kadang-kadang tak nak balik buka puasa dengan orang tua, tak nak balik berjumpa adik-adik untuk berbuka puasa. Sekarang baru terasa bila berkurung macam ni, baru perasan silapnya kita, hebatnya kita dengan Allah Ta'ala. Tak malu langsung dengan Allah Ta'ala. Allah bagi peluang untuk mengukuhkan tali persaudaraan, mengukuhkan silaturahim. Sekarang macam mana? Tak jumpa ayah, tak jumpa ibu, tak jumpa adik-beradik, tak jumpa anak. Ramadan belum raya lagi. Kena ada kesedaran bila Allah bagi peringatan hebat. Itu yang ketiga. Yang keempat, sebagai tebusan anak tersebut dapat memberikan syafaat kepada ibu bapa. Hebatnya bab akikah ni akan datang di akhirat nanti. Dapat sebagai tebusan untuk beri syafaat pada kedua ibu bapanya.
Kau apa dah? Sekejap Yang ke mengukuhkan tali persaudaraan, mengukuhkan silaturahmi. Okey. Hampir sejam dah. Okey, yang keempat tadi, sebagai tebusan anak tersebut beri syafaat pada ibu bapanya. Yang kelima, menunjukkan tanda-tanda syukur. Ya, menunjukkan tanda-tanda syukur kepada Allah Ta'ala atas kurnianya. Syukur kita dapat anak, syukur dapat baby, syukur dapat cucu. Syukur pasal apa? Dapat orang baru, pendatang baru. Walaupun dia nangis. Syukur, ada orang tak ada anak, bertahun-tahun kahwin, tak ada anak. Ni tanda syukur kepada Allah Ta'ala kurnianya. Dan akhir sekali, yang keenam, hikmah berakikah, menjauhkan anak tersebut daripada segala bahaya dan bencana. Tujuan doa kita kepada Allah Ta'ala biar dijauhkan anak tersebut bab bahaya dan bencana. Itu hikmah berakikah. Habis bab bagi nama, akikah, bercukur rambut, bagi nama yang baik. Okey, boleh sikit lagi, habis dah. Sikit lagi, 2 muka surat, 1 muka surat setengah. Sikit ya. Tajuk berkhitan. Ni penting ya, habiskan terus. Khitan atau berkhatan dalam istilah Melayu bermakna motong ataupun kulub yang menutupi kepala zakar bagi lelaki dan motong sedikit hujung ya, bagi perempuan. Ni khitan ataupun berkhatan. Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah kepada Nabi SAW, sabdanya, fitrah itu 5 perkara ataupun 5 bentuk fitrah, ialah berkhatan, mencukur bulu kemaluan, yakni laki atau wanita, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan menggunting misai. Ni perintahkan kita bab khitan ataupun berkhatan, dan bab yang lain-lain untuk membersihkan diri kita daripada bab kotoran. Hukum berkhitan, ada perbezaan pendapat tentang hukum berkhitan ini. Ada yang mengata ia sunat. Sepotong hadis riwayat Imam Ahmad radhiyallahu daripada Nabi SAW, khitan itu disunatkan bagi kaum lelaki dan dimuliakan bagi kaum wanita. Disunatkan bagi kaum lelaki untuk kebersihan. Kemudian manakala bagi mereka yang mengatakan wajib pula berpegang kepada hadis riwayat Al-Zuhri bahawa Nabi SAW pernah bersabda, man aslama falyahtatim wa in kana kabira. Bagi siapa masuk Islam, wajiblah ia berkhitan sekalipun ia sudah dewasa. Kebanyakan pendapat khitan itu patut dilaksanakan ketika anak itu menghampiri waktu balik. Penting lelaki untuk kebersihan. Bila kebersihan jaga, senang untuk beribadah. Khitan wanita disebut oleh Imam Ahmad daripada Ummu Atiyah bahawa Rasulullah SAW pernah menyuruh seorang wanita mengkhitankan seseorang supaya tidak motong keterlaluan dengan sabdanya, iza hatanti fala tanhaki fa inna zalika akhza lil mar'ati wa ahabbu lil ba'li. Jika kamu mengkhitan, maka janganlah kamu berlebihan kerana yang demikian akan lebih baik bagi wanita yang lebih disukai oleh suami. Berdasarkan hadis ini dapat kita melihat bahawa khitan bagi wanita adalah memotong sedikit, mungkin sebahagian kulit terdapat pada
wanita tersebut. Apa hikmahnya? Hikmah berkhitan pertama, boleh membawa kepada kesempurnaan beragama. Contohnya lelaki, dia bab kebersihan, sucian waktu nak beribadah, senantiasa bersih. Yang kedua, membezakan antara orang Islam dan bukan Islam. Yang berkaitan ni, membezakan orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Yang ketiga, menjaga kesihatan dan mengawal syahwat. Tu kadang-kadang ada impak dia bila tak ada bab khitan untuk wanita. Ada ceritakan setengah-setengah pendapat sampai tak terkawal nafsu dia, ataupun yang paling hebat sampai tak ada bab perasaan malu wanita zaman yang tak berkhatan. Ni kena renung, jangan disenda-sendakan. Yang keempat, kelebihan hikmah berkhitan, pemeliharaan diri daripada bahaya penyakit. 4 kelebihan khitan. Disunatkan bagi kanak-kanak perempuan berkhitan. Baby lagi lah. Habis bab 1, kita akan sambung dengan bab 2 bila kuliah yang akan datang, InsyaAllah. Ada dalam jadual, InsyaAllah. Saya tak ingat jadual ni bila. Hari Selasa, hari ni Selasa, hari Selasa depan, InsyaAllah. Okey, InsyaAllah. Takkan tukut hari ni. Mudah-mudahan pengisian hari ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala, dan di samping dalam keadaan semasa yang hebat ini, teguhkan bab puasa kita kalau boleh. Bab puasa kita, cara yang terbaik, ambil formula yang tadi saya share tadi, iaitu bab biarlah kita puasa kerana iman kita, bukan pasal nak sihat, bukan apa-apa. Puasa kita biar kita dapat bab takwa tadi, target kita. Tawadhu, qaf, qanaah, waw, wara', takwa, taqaf, waw, ya, yakin balasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu penting bagi kita. Mudah-mudahan pengisian kita hari ini dapat kita bawa kepada Allah Ta'ala. Saya nak share sikit, kalau boleh bangun malam tu, kalau dah tak ada masjid, tak ada qiyamul lail di masjid, tak ada qiyamul lail di surau, apa salahnya kita qiyamul lail di rumah? Yang baik berjemaah, terbaik berjemaah, tak terdaya seorang-seorang. Saya share dengan tuan-tuan perempuan di Surau Mujer dan di tempat lain semua, kalau boleh malam tu pukul 3 bangun kita, yang diajarkan oleh Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, bangun kita solat sunat wuduk, solat sunat taubat 2, wuduk 2, istighfar kita 10 kali, Allah Akbar 10 kali, kemudian subhanallah bihamdi 10 kali, subhanallahil azim 10 kali, subhana malikul kudus 10 kali, la ilaha illallah 10 kali. Mohon pada Allah Ta'ala apa yang kita hendak. Yang cantiknya kunci doa, ya Allah, jauhkan kami daripada kesempitan dunia dan kesempitan hari kiamat. Habis tu kita berdoa, kita bangun solat sunat tahajud 2, mampu lagi 6, 2, 4, 6 yang biasa ulama tunjukkan. Kemudian tahajud 6 campur 4, 10. Kita bangun lagi 2 hajat, kemudian 2 lagi istikharah, mohon pada Allah Ta'ala. Witir dah buat lepas tarawih, tak buat pun tak apa, nak buat boleh tambah 2, 3 campur 2, 5. Tu cantik lagi. Kita buat tasbih 2. Malam kita buat tasbih kena pecah 2. Kalau buat siang kita sambung 4 rakaat. Tu antaranya. Ambillah masa tuan-tuan perempuan, kesempatan yang Allah bagi. Mungkin inilah Ramadan yang terbaik sedangkan kita
supaya kita matang terus berpuasa. Puasa dengan matang. Allah bagi masa, Allah bagi kesempatan, kita gunakanlah sematang-matang kita sebagai umat Islam. Itu yang kita baca hari ini, kitab Indahnya Hidup Bersyariat. Itu habis corona ni, habis virus ni, insya-Allah hiduplah dengan bersyariah. Tak kira siapa, baru Allah tak datangkan kita apa-apa. Kalau kita masih teruskan juga buat perangai lama, kita ulang balik, Allahu Akbar, jawab sendiri. Ini belum Allah ratakan ni. Kaum dulu pernah diratakan. Rata maksudnya apa? Rata terus. Kaum Lut, kaum Samud. Kita ni kaum akhir zaman. Nakkah kita diratakan sekaligus? Mohon tuan-tuan, carilah jalan sayangnya Allah Ta'ala pada kita. InsyaAllah kita jumpa di kuliah akan datang, bab nombor 2, terutama surau Haji Mujir Kempaya. Sampaikan salam saya pada semua. InsyaAllah doakan saya, doakan keluarga kami, doakan anak-anak saya di Turki, ada 3 orang tuan-tuan. Mohon tolong doakan, mereka masih lagi belajar di sana. Mohon doakan anak saya di sana. InsyaAllah kita sudahi surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in ihdinas ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri amdina wa qdi hawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masyaallah la yasuku khairallah. Bismillah, masyaallah la yasrifu suwayullah. Bismillah, masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillah, masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah, masyaallah la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakatiha syarifah antum min dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma'asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma'asmi syai'un fil ard wa la fis samai was samiul alim. Bismillah ya ala nafsi wa dini. Bismillah ya ala li wa mali. Bismillah ya ala kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bi syai'an nazajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.